Silakan. Terima kasih Tan Sri Pengerusi dan Timbalan Menteri. Saya tidak berpeluang untuk berbahas dari pangkat jawatankuasa Kementerian Pengangkutan ini kerana terlalu ramai yang nak berucap. Maka saya membangkitkan perkara ini bersabitan dengan kereta api KTMB perolehan 38 EMU daripada syarikat China South Locomotive yang dikatakan akan membuat pembekalan pertamanya kereta api itu pada harga 1, pada bulan 9 dan tidak saya pastikan sama ada telah pun dibuat hantaran yang pertama itu. Yang lebih penting nak saya bangkitkan adalah ketika majukan dan ditubuhkan satu siasatan oleh PAC, kemudian SPRM terus mengambil siasatan itu, meskipun rakyat sangat-sangat menunggu ya penghantaran unit-unit EMU 6 coach ini ya, namun persoalan siasatan dan bagaimana yang dikatakan, yang saya bangkitkan dalam dakwaan irregularities itu pada jumlah hampir 500 juta pada pembelian 38 EMU ini ya, sehingga hari ini belum mendapat apa-apa penjelasan daripada kementerian. Pengerusi Tan Sri, walaupun rakyat mahukan ya transportation yang ya, khususnya kereta api KTMB ini dengan baik ya, sebagai segalanya dari sudut kualiti dan sebagainya, tetapi urusan perolehan yang membawa kerugian keparas hampir 1,5 bilion ini wajar diberi pertanggungjawaban oleh kementerian. Saya ingin penjelasan ini dibuat. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, saya percaya Yang Berhormat pun telah mendapat jawapannya pada 9 November 2011, mungkin secara bertulis. Seperti mana yang saya ingin nyatakan di sini bahawa pembelian 38 set train EMU 6 gerabak tersebut daripada Zhuzhou Electric Locomotive Company China sebenarnya telah pun dilakukan dan pihak SPRM pun telah pun membuat siasatan terhadap kes tersebut, tetapi sehingga hari ini mereka tidak memaklumkan apa-apa kesalahan terhadap pembelian tersebut. Dan saya ingin nyatakan di sini bahawa pembelian tersebut adalah dibuat dengan cara yang telus dan kita menggunakan pembelian tersebut untuk menyelesaikan masalah perkhidmatan pengangkutan yang kita sedang hadapi. Itu memang Pengerusi Tan Sri ya, perkara ini seperti mana juga banyak hal-hal yang dibawa dan dibangkitkan oleh siasatan yang dimulakan oleh PAC ya. Kalaulah jawapan pada akhirnya hanya Tan Sri satu line saja bahawa di sana tidak ada apa-apa irregularities, lantas meskipun telah kita bawa pelbagai penghujahan bersabitan dengan persoalan perbezaan spesifikasinya dan sebagainya, akhirnya kesemua perkara ini akan hanya berakhir dengan satu kenyataan daripada SPRM bahawa di sana tidak ada irregularities. Lalu kami sebagai lawmakers, legislator di sini, apakah hanya mau mengangguk saja Tan Sri? Ataukah ada apa lagi ruang untuk perkara ini sudah tidak boleh direhatkan begini? Kita mendengar tentang share swap yang sebentar tadi yang dibangkitkan oleh Kinabatangan ya, Wang Semaju dan umpamanya kawan-kawan yang lain, tetapi pada setiapnya siasatan yang mendakwa pelbagai salah laku yang dengan izin very questionable dalam bahasa yang paling lunaknya, atau scandalous dalam bahasa yang lebih tepatnya, ia berakhir dengan hanya kenyataan dibuat di Dewan Yang Mulia ini dengan mengatakan bahawa di sana tidak ada irregularities. Lalu kami perlu telan semua itu ke Tan Sri Pengerusi. Dan apa langkah-langkah yang perlu dibuat, kerana apa yang dihujahkan ya bersabitan dengan perbezaan spesifikasi itu adalah terlalu sedikit berbanding dengan harga direct nego itu
yang melonjak kepada harga 500 juta. Perkara ini ya, dalam pertanggungjawaban kami sebagai federal opposition di sini, Dewan Rakyat ini, tidak boleh kita put the question to rest ataupun kes ini diambil begitu saja. Tan Sri Pengurusi. Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat ini adalah seorang academician dan Yang Berhormat bukan seorang yang mempunyai pengetahuan yang begitu mendalam berkaitan dengan undang-undang, walaupun Yang Berhormat ini adalah seorang lawmaker. Ingin saya nyatakan di sini bahawa apabila kes begini ditimbulkan, mungkin Yang Berhormat ada bukti dan orang lain pun ada bukti, dan ada tuduhan-tuduhan, dan kita telah pun menjawab di Dewan Yang Mulia ini dengan pelbagai jawapan dan alasan-alasan justifikasi tertentu. Pada ketika awal perbahasan dulu saya telah jelaskan bahawa dari segi hardware-nya itu memanglah disediakan oleh syarikat Cina, tetapi beberapa software, khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan software technical di situ adalah menggunakan teknologi daripada Jerman, Siemens, iaitu satu teknologi yang lebih reliable. Kerana kita tidak mahu apabila nanti kita beli yang kita tidak familiar, mungkin dari segi body China adalah satu pengeluar kereta rel yang begitu baik juga, tetapi dalam soal software ni kita lebih percaya dengan beberapa teknologi-teknologi daripada barat, walaupun harganya lebih mahal, kerana kita mahu reliability. Dan ini kita telah jelaskan Yang Berhormat. Jadi apabila kita Yang Berhormat bangkit juga kata ada kesalahan, ada penyelewengan dan sebagainya, saya kira tidak ada masalah supaya minta disiasat, dan pegawai-pegawai kita telah dipanggil. Sehingga hari ini SPRM pun tidak ada mengatakan bahawa ada apa-apa kesalahan ataupun memaklumkan kepada kita bahawa ada orang-orang yang akan didakwa dalam soal ini. Jadi saya fikir penjelasan itu dah cukup. Tapi kalau Yang Berhormat ada bukti-bukti baru, pergilah berjumpa dengan SPRM, bawalah bukti-bukti itu, janganlah bawa ke ke publik seolah-olah kerajaan ini adalah kerajaan yang tidak bertanggungjawab. Kita adalah kerajaan yang bertanggungjawab. Kita juga pastikan bahawa setiap wang rakyat yang dibelanjakan adalah berbaloi, walaupun perception itu kita tidak boleh kita tidak boleh menolak. Kalau kerajaan-kerajaan lain di Selangor pun ada juga perception tentang kerajaan, pengurusan kerajaan di situ. Sila Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya sikit lagi Tan Sri. Saya ingat permulaan pengujahan Timbalan Menteri mengatakan ataupun meletakkan saya selaku academician. Ini membawa satu sandaran yang cukup berat, Tan Sri, ya. Kalau gitu saya ingin tahu siapa yang benar-benar layak menjadi lawmakers dan apa persyaratannya di sini. Timbalan Menteri jangan menggunakan pengujahan yang fallacious dengan izin, ya. Karena itu kalau sandaran begitu, siapa yang benar-benar punya keupayaan dan punya ciri-ciri yang lengkap sempurna untuk menjadi lawmaker? Baik, satu. Oleh kerana itu, ya, apabila seorang lawmaker membuat sesuatu penghujahan, dia punya rojokan, dia punya networking of friends dalam corporate world, apapun, sesuai dengan tajuk, ya, sesuai dengan topik, sesuai dengan perkara yang dibahaskan. Kita walaupun kita tidak ada peruntukan untuk mendapat research officer, tapi kita engage researchers. Oleh kerana itu, penghujahan seperti itu, Tan Sri Yang Dipertua, perlu dicermati supaya jangan membuat apa-apa, ya, jangan membuat apa-apa assessment ataupun jangan membuat apa-apa hukuman kepada lawmakers berdasarkan hanya atas academic qualification-nya. Ya, oleh kerana kalau mungkin saya tidak ada technical qualification, tetapi saya punya kawan-kawan, ya, saya punya expertise, saya punya networking. Transit My itu sendiri sudah satu NGO yang cukup besar untuk memberikan maklumat kepada saya, ya. Dan juga saya punya juga orang-orang yang dalam bidang the industrialist. Jadi Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin hanya menyambut sikit lagi, ya. Kerana persoalan itu adalah satu disparity, ya, satu kesenjangan yang terlalu luas, 500 juta, dengan perbezaan hanya merupakan satu CCTV dan slide presentation panel sebagai dua perbezaan difference itu, maka peningkatan harga keparas
500 juta hampir begitu untuk pembelian 38 unit EMU itu adalah sangat dipertikaikan. Oleh kerana itu perlu ada susulan. Saya minta daripada PAC supaya perkara ini should not be put to rest dengan hanya SPRM mengatakan di sana tidak ada irregularities. Terima kasih Tan Sri Betul. Tan Sri Pengurusi. Yang berhormat, jangan bimbanglah. Sebenarnya saya pun bukan seorang peguam. Malah yang berhormat mungkin lebih hebat lagi. Tapi saya nak katakan di sini bahawa apabila sesuatu tuduhan terhadap irregularities berlaku, apa yang dilakukan oleh pihak agensi-agensi seperti SPRM ialah bertanggungjawab untuk menyiasat dan mencari bukti-bukti untuk mendapatkan bukti-bukti yang kukuh, prima facie evidence beyond reasonable doubt, untuk membolehkan bukti-bukti ini diserahkan kepada peguam negara, dan peguam negara akan meneliti kekuatan bukti-bukti tersebut untuk mendakwa. Jadi dalam soal ini saya katakan bahawa sebab apabila kita kata tak ada apa-apa, yang berhormat masih kata ada apa-apa, ada yang berlaku, ada irregularities yang berlaku. Tetapi dalam soal ini kita kena percaya kepada pihak ketiga lah. Pihak ketiga itu ialah pihak yang menyiasat. Jadi saya fikir itulah yang berhormat yang saya ingin nyatakan di sini. Kita tinggalkanlah